Assalamualaikum semua. Selamat kembali ke kelas matematik tahun 3 bersama saya, Cikgu As. Untuk pembelajaran pada hari ini, kita akan melihat tajuk 4 iaitu wang dalam subunit celik wang. Adakah anda sudah bersedia untuk memulakan pembelajaran kita pada hari ini? Jika anda telah bersedia, cuba teka apakah yang kita akan pelajari pada hari ini. Mari kita lihat pada gambar rajah yang seterusnya. Wow, banyaknya wang yang jatuh. Untuk hari ini, kita akan melihat bagaimana kita menguruskan wang yang kita miliki agar lebih berhemah. Bagaimana sebenarnya cara untuk kita bijak dalam berbelanja? Ada dua perkara yang kita perlu teliti iaitu keperluan, satu lagi adalah kehendak. Jadi yang mana satu yang kita perlu utamakan? Dalam berbelanja, ada dua perkara yang kita perlu lihat iaitu keperluan dan juga kehendak. Keperluan ini sebenarnya adalah yang bermaksud adalah sesuatu yang kita mesti miliki untuk kita teruskan hidup. Ada 3 keperluan asas iaitu yang pertama, makanan asas. Makanan asas ini bergantung kepada individu tertentu. Kalau kita di negara Malaysia, makanan asas kita adalah nasi dan di samping itu adalah lauk pauk. Contohnya ayam goreng, telur dadah. Dan keperluan kita yang kedua adalah tempat tinggal. Keperluan kita yang ketiga adalah pakaian. Jadi, ketiga-tiga ini adalah keperluan yang kita perlu miliki untuk kita hidup. Jadi, seterusnya mari kita lihat apa pula itu maksud kehendak. Kehendak ini pula adalah sesuatu perkara yang menjadikan hidup kita lebih berkualiti dan selesa. Contoh antara kehendak adalah peranti elektronik. Contohnya gadget seperti telefon bimbit, tablet. Kalau sekarang ni kebanyakan kita memang kebiasaannya memiliki telefon bimbit sebab kita meneruskan PDPR ataupun komputer riba. Okey, seterusnya kehendak yang berkaitan adalah alat mainan. Maksudnya kita tak perlu pun alat mainan tapi kita hendak, kita mahu memiliki mainan. Contohnya beruang, kereta api. Dan kehendak yang ketiga adalah makanan tambahan. Kita tak perlu pun makan aiskrim. Tapi kita ingin makan aiskrim, kita ingin makan aiskrim, minum air. Dan kehendak yang seterusnya adalah menyambung pelajaran. Jadi, berdasarkan apa yang kita lihat antara keperluan dan juga kehendak, yang mana satu yang kita perlu utamakan terlebih dahulu? Ya, sudah pasti kita perlu mengutamakan keperluan, iaitu makanan asas, tempat tinggal dan juga pakaian untuk kita teruskan kehidupan. Kehendak ini adalah nombor yang kedua. Kalau kita lebih wang, kita bolehlah berbelanja jarang sekali untuk kehendak kita. Sekarang, mari kita lihat bagaimana wang kita untuk disimpan dan dilaburkan dengan bijak. Ada dua perkara yang kamu perlu tahu iaitu antara simpanan dan juga pelaburan. Simpanan ini adalah cara mana kita simpan wang sama ada di bank atau secara sendiri dalam tabung
ataupun pergi bank, buka buku akaun bank dan simpan wang. Yang kedua, kita boleh membuat pelaburan. Bagaimana pelaburan ini berlaku? Kita beri modal untuk organisasi itu dan kemudian kita akan dapatkan keuntungan. Kalau pelaburan ini, dia bila kita simpan duit dalam tu, kita tak boleh keluarkan dalam tempoh tertentu. Contohnya, pelaburan ini adalah Skim Simpanan Pendidikan Nasional, SSPN. Cuba kamu tanya ibu bapa kamu sama ada mereka telah membuat pelaburan untuk kamu bagi menyambung pendidikan, pembelajaran pada masa akan datang. Mari kita lihat yang seterusnya. Pernah tak kita dengar dalam harta kita ni sebenarnya ada rezeki orang lain. Jadi, ingatlah supaya selalu mengamalkan sikap menderma. Jom kita amalkan sikap menderma. Jadi, siapakah yang kita perlu derma? Contohnya, mari kita derma. Jom derma ini kepada orang yang susah. Contohnya mangsa banjir. Kalau sekarang ni yang berlaku adalah di negeri Kedah. Dan kita juga boleh melakukan derma kepada keluarga miskin. Maksudnya bila kita derma tu kita dapat membantu orang yang dalam kesusahan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Dan kita juga boleh menderma kepada golongan anak yatim. Serta juga pesakit yang memerlukan dana untuk merawat penyakit yang dihadapinya. Secara kesimpulannya, apa yang kita pelajari pada hari ini adalah kita dapat melihat dan membezakan antara keperluan dan kehendak. Dan yang kedua, kita juga telah melihat perbezaan antara simpanan dan juga pelaburan. Dan kita juga telah melihat tanggungjawab sosial kita dengan melakukan amalan menderma kepada orang yang memerlukan. Dan ingat, kita perlu bijak berbelanja dan jangan lupa untuk simpan wang yang kita miliki untuk masa yang akan datang. Sekian, terima kasih sehingga berjumpa lagi. Dan tolong lengkapkan latihan buku aktiviti muka surat 87. Setelah selesai, kamu boleh hantar gambar hasil tugasan kamu kepada cikgu untuk semakan. Sehingga berjumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.